Ustaz diberi Salman bin Masruri. Betul Ustaz? Betul. Okey. Beliau juga seorang penceramah bebas, guru agama dan juga beliau adalah seorang guru, juga pemilik pondok pengajian di Taman. Beliau juga anak kelahiran setapak Kuala Lumpur. Dan yang lebih menarik lagi, beliau juga merupakan alumni daripada Universiti Al-Azhar. Hebat. Dan juga mendapat kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang usuluddin dan tafsir. Bukan itu sahaja, beliau juga mahir dalam menjawab hukum hakam dengan dalil, dan beliau juga pernah menjadi penjawab soal-jawab agama tetap di hotel di Palma. Okey. Itu sedikit tentang latar belakang Ustaz Fikrul Salman yang saya dapat. Menarik ni. Okay. Baiklah, kita teruskan majlis kita tanpa berlengah masa lagi. Untuk mengenai tajuk malam ni, saya nak teruskan dengan soalan pertama saya kepada Ustaz. Iaitu kan tajuk malam ni solat tarawih dan qiyam Ramadan. Jadi, adakah keduanya sangat berkerapat pada 10 malam terakhir ni? Terima kasih. Suara clear? Clear Ustaz, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator dan seluruh pendengar-pendengar, penonton-penonton yang dikasihi sekalian. Khabar semua pada malam ini, malam yang ke-23. Betul ya? 23? Betul. Kita dah berpuasa selama 22 hari dan kita masuk malam yang ke-23 Ramadan. Pejam celik ada 23 Ramadan. Pejam celik dah raya. Jangan pejam tak celik sudah, itu dah tempat lain. Jadi alhamdulillah kita berada di saya kira penghujung Ramadan, yang mana soalannya tentang, saya lupa soalannya apa tadi, saya ulang balik. Okey, soalan saya kan mengenai solat tarawih dan qiyam Ramadan ni kan. Jadi apa kaitan tarawih dan qiyam Ramadan ni, dan juga adakah ini adalah sangat berkait rapat terutama pada 10 malam terakhir ni? Okey, ya memang jelas sekali bahawa qiyam Ramadan adalah kemuncak kepada 10 akhir yang mana ditunggu-tunggu oleh ramai umat Islam, di mana sejarah sunnah Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW dan para sahabat beriktikaf sejak 1 Ramadan di masjid. Kemudian bila dah habis 10 Ramadan, selesai 10 Ramadan, Jibril turun bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa Jibril kata? Jibril komen, Jibril beritahu dekat Nabi SAW, apa yang engkau cari berada di hadapan engkau. Maksudnya kena terus lagi. Apa yang Nabi cari berada di hadapan, belum sampai lagi. Kemudian Nabi pun sambung. Bila Jibril kata apa yang Nabi cari itu berada di hadapan, dan bila disambung i'tikaf, Nabi terus bersama dengan sahabat i'tikaf pada pertengahan 10 Ramadan, iaitu 11 sampai ke 20 Ramadan. Selesai sahaja 20 Ramadan, Nabi pun keluar seperti mana 10 yang terawal, dan Jibril masih lagi berpesan dengan perkara yang sama. Apa dia? Nabi SAW bersabda, ma tatlubu amamaka, apa yang engkau cari berada di hadapan engkau. Maksudnya belum sampai lagi. 20 Ramadan belum sampai lagi. Apa yang Nabi cari tidak lain dan tidak bukan ialah Lailatul Qadar. Maknanya bermula daripada 21 Ramadan, Nabi pun memulakan 10 malam terakhir. Ini juga hadis yang menunjukkan bahawa bermulanya 10 malam terakhir ialah 21 Ramadan, bukan 20. 20 Ramadan itu masih lagi 10 yang tengah. Ada 10 yang awal, 10 yang tengah, dan 10 yang akhir. Dan
Nabi terus melipat kali gandakan qiyam Ramadan dan tarawih Nabi. Di mana kita lihat dalam hadis sebut karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda al-mi'zar ay qaza ahlah wa ya lailah. Nabi SAW bila mana 10 malam yang terakhir, Nabi akan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk beriktikaf dengan memakai pakaian yang sesuai, membawa pakaian-pakaian untuk qiyamul lail dan iktikaf. Nabi mengejutkan ahli keluarga untuk bangun tahajud dan juga Nabi SAW terus istiqamah tahajud, menghidupkan malam-malam sehinggalah malam 30 Ramadan. Jadi jawapannya ya, memang sangat berkait rapat kerana ini kemuncak qiyamul lail kita, kemuncak qiyam Ramadan kita, kemuncak tarawih kita. Itulah yang disebut oleh para ulama, adat para salafus soleh, nihayatuhum asyaddu, penghujung mereka lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada awal Ramadan. Itu sebagai pembukaan lah pertanyaan daripada moderator. Saya pun hanya bergantung kepada moderator lah. Bukan kuliah biasa, bukan ceramah. Dia ala-ala atau bual bicara begitu. Jadi moderator tanya, saya jawab. Okey, kalau seterusnya lebih jelas, nampaklah berkait rapat solat tarawih dengan qiyam Ramadan ni. Jadi saya nak tanya lagi, bagaimana pula kalau kita nak tahu malam tu malam Lailatul Qadar, dan juga macam mana nak tahu yang kita ada target-target, oh ini malam Lailatul Qadar dan ini malam Lailatul Qadar. Gitu Ustaz. Terima kasih kepada moderator atau pengurusi majlis. Yang kedua berkenaan dengan Lailatul Qadar, yang mana Allah turunkan satu surah, surah Al-Qadr, yang mana semua kita tahu bahawa surah Al-Qadr ni surah yang pendek tapi merangkumi banyak makna dan perkara, yang mana Allah sebut dalam surah tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Apa Al-Qadr? Al-Qadr ni perkara yang luar biasa. Orang Jawa kata exceptional, orang Jawa kata. Yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Al-Qadr. Ramai yang mungkin tak tahu apa Al-Qadr. Malam luar biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kau tahu wahai Muhammad tentang Lailatul Qadr? Allah tanya. Ini di antara cara kita nak berkomunikasi dengan penonton, dengan audien. Kita nak hidupkan suasana dengan pertanyaan. Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah tanya kepada Nabi. Sedangkan Allah tahu jawapannya. Ini nak membangkitkan suasana supaya lebih hidup ayat tersebut, ilmu tersebut. Allah menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr, ataupun kita sebut malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang berlaku? Ini dia punya tanda-tandanya kan. Apa yang berlaku? Tatanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat yang diketahui oleh roh. Siapa roh? Iaitu Jibril AS. Mereka turun berbondong-bondong, beramai-ramai. Kata ulama, bila mereka turun beramai-ramai, maka suasana akan menjadi hening. Dia nampak kelainan. Bila malaikat sangat ramai, malaikat ni ada mungkin jutaan, bilion, wallahu a'lam berapa banyak kan. Malaikat sangat banyak. Adat la yuhsa, bilangan yang tidak dapat dijangkau. Orang Jawa kata apa? Uncountable kan. Tak boleh nak dikira. Bila begitu banyak, walaupun malaikat ni jisim nurani, jisim yang nur, bukannya kita ni berasal daripada tanah ataupun air mani, tetapi dia ada kesan. Bila mana malaikat menyelubungi langit daripada maghrib sampai ke subuh, kita nampak lain macam. Dia tidak terlampau cahayanya begitu kuat kerana malaikat turun begitu ramai. Dan
cuaca yang tidak panas, tidak sejuk, cuaca yang like yang elok, yang sedang-sedang lah. Dan ianya salam. Apa salam? Allah sebut bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam. Salam ni peaceful, maksudnya ketenangan, keamanan, rasa aman, rasa seronok, rasa lain macam orang katakan. Ya hatta matla'il fajr, dan ianya berlaku sampai subuh. Maknanya durasinya daripada maghrib sampai ke subuh, itulah masa malaikat turun beramai-ramai untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk memberkati, menyelubungi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bertahajud, berqiyamul lail. Sebab tu kita tekankan untuk qiyam agar kita dapat sama-sama diaminkan oleh para malaikat. Jadi Ustaz, kalau kita ingin tahu pula malam-malam yang kita tahu kita target, boleh ke kita buat begitu, macam target malam ini malam Lailatul Qadar, malam ganjil, boleh ke kita buat begitu? Seeloknya kita seperti mana Nabi tadi, Nabi start daripada awal lagi, daripada 1 Ramadan Nabi dah start. Itu yang Jibril kata, wahai Muhammad, apa yang kau cari depan lagi. Nabi pun buat lagi pada pertengahan Ramadan. Jibril kata, apa yang kau cari depan lagi. Sampailah akhir Ramadan. Itulah saat-saat akhir. Tapi bagi orang yang, kita pun tengok keadaan lah. Ada yang orang awam, orang biasa kan, dia iman yang lemah, kita tengoklah. Kalau kita rasa kuat, kita buat daripada awal. Kalau kita rasa lemah, paling kurang kita tidak culas dalam 10 yang terakhir. Sebab itu dia tengok kepada keadaan. Tapi yang kurang cantiknya, awal yang penuh, awal yang kuat, tapi bila sampai ke hujung, betul juga. Dia dah turun. Dah orang kata jadi Lailatul Qadar dah. Sekarang Qadar pun dah tak ada dah. PKP. Maknanya kita kena sepatutnya semakin lama macam pelari pecut. Dia mungkin mula tu slow sikit, macam Usain Bolt kan, dia pernah pada permulaan tu dia agak lambat pecutannya, tapi di akhir tu nampak perbezaan dia dengan rival, dengan pesaing-pesaing yang lain. Maka kalau kita pecut ataupun kita kuat awal, di akhir kita lemah, kita akan tewas. Karena sifat orang-orang beriman yang Allah sebut dalam syurga, Allah sebut dalam Al-Quran bahawa mereka ni dalam syurga, Allah sebut apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan orang-orang yang menjadi ahli syurga ni, dia ada sifat tanafus, kompetitif, persaingan. Bukan persaingan dunia, bukan persaingan rumah besar, kereta besar, ataupun bini besar, tapi persaingan amalan besar. Sentiasa inginkan yang lebih daripada orang lain. Betul. Alhamdulillah, betul juga. Okey, selain itu soal pula, kita dah tahu malam-malam 10 malam terakhir ni kita patut kejar dan kita patut lakukan sebaiknya. Dan seterusnya, bagaimana pula kita dah tahu amalan-amalan yang sepatutnya dan lebih afdal diamalkan pada 10 malam terakhir ni, Ustaz? Okey, yang pertama, mana tajuk kita lah. Yang pertama, tak lain tak bukan tarawih dan qiyamul lail. Itu yang pertama lah. Sebab Nabi sebut apa? Dalam sebuah hadis, terutama kita buat secara berjemaah lah. Nabi kata, man qama ma'al imam hatta akhir lail kutiba lahu qiyamul lailah. Seseorang yang bersama imam berjemaah, sembahyang tarawih sekali dengan witir sampai habis, imam habis, dia pun habis, maka dia akan dapat pahala sepenuh malam. Dia buat mungkin setengah jam, mungkin 15 minit, tapi dia buat full dengan imam. Tak ada culas, tak ada ambil sekat-sekat. Maka pahalanya sampai subuh. Seperti mana dia solat qiyam, seperti dia memenuhi malam sepenuhnya dengan solat. Itu penting. Maksudnya kita jangan lemah. Dan juga Nabi sebut, ada seseorang yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau aku mengucap 2 kalimah syahadah, aku solat 5 waktu, aku tunaikan zakat yang fardu, dan aku puasa Ramadan beserta dengan aku menghidupkan qiyam Ramadan, iaitu qiyamul lail, tarawih, apa yang aku dapat? Aku di mana? Lalu Nabi kata, anta minas syuhada
anta minas siddiqin wasyuhada. Kalau engkau mengucap 2 kalimah syahadah, kalau engkau solat, kalau engkau tunai zakat, qiyam Ramadan, puasa, Nabi sebut sekali qiyam Ramadan, sahabat sebut tadi, dan Nabi iakan, kalau kamu buat sebegitu, kamu tergolong daripada golongan orang-orang yang syahid. Jadi pahala qiyam ni seperti mana pahala orang-orang yang syahid, iaitu orang-orang yang berjuang, berperang fisabilillah sampai mati. Dan juga Nabi sebut minasyuhada was-salihin, dan qiyamul lail ni adalah keadaan ataupun gaya hidup orang-orang soleh. Nabi sebutlah hadis lain apa? Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin man kana qablakum. Hendaklah kamu sentiasa berqiyamul lail kerana ia adalah gaya hidup setiap bangsa, setiap ideologi pasti ada cara hidup mereka. Orang Melayu cara hidupnya dengan makan nasi lemak pagi-pagi. Orang Melayu cara hidupnya sembahyang pakai kain pelekat. Orang Arab pakai jubah, orang Arab makan roti dan sebagainya. Jadi setiap bangsa ada gaya hidup. Orang-orang soleh yang Allah cintai mereka, Nabi sebut gaya hidup mereka ialah qiyamul lail. Termasuklah tarawih yang kita buat juga dianggap qiyamul lail. Apa sahaja solat malam yang kita buat di antara isyak sampai subuh, sama ada sebelum tidur atau selepas tidur, dipanggil qiyamul lail. Adapun tahajud, dia mesti tidur dulu. Itu bezanya. Semua tahajud adalah qiyamul lail. Tidak semua qiyamul lail adalah tahajud. Tahajud ni dia tinggi sikit lah. Tinggi banyak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam, wahai Muhammad, hendaklah kamu bertahajud. Pasti kamu akan dibangkitkan pada maqam yang tinggi, maqam yang terpuji di sisi Allah. Jadi apa yang kita buat lepas solat fardu isyak, sama ada tarawih, sama ada taubat, apa saja kita buat itu dianggap qiyamul lail. Kalau kita tidur, itu dianggap tahajud. Wallahu a'lam. Lepas tu kemudian Ustaz, banyak soalan Ustaz sebenarnya. Tak boleh. Bagaimana pula kalau orang tu dia tak puasa dan dia tak tarawih, tapi dia rasa macam dia jalankan macam 10 malam terakhir ni rasa banyak pahala ni, bolehlah dia ambil pahala kat situ je, dia tak nak puasa. Rasa tu masih boleh terima ke Ustaz? Dia tak nak puasa tapi dia nak macam 10 malam terakhir je dia nak buat yang sebenarnya ialah kita perlu mengutamakan yang utama, prioriti lah. Mana keutamaan dalam Islam. Sebab tu Nabi sebut tadi kan, orang yang nak dapatkan pahala orang syahid dan juga orang soleh ni, yang pertama dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua dia kena solat, yang ketiga dia kena puasa, dia kena zakat. Barulah yang last kali qiyam Ramadan. Kalau dia meninggalkan puasa, meninggalkan perkara-perkara yang utama, maka dia telah meninggalkan benda yang penting. Kunci dia kan. Dia dah tinggalkan kunci dia. Dia dah tinggalkan benda yang utama. Mana kalau kereta tu enjin dia kan. Maknanya qiyam ni seumpama speed. Orang kata 6 speed, 7 speed, 8 speed. Kalau 10 speed pun, tetapi enjin dia rosak, sia-sia lah, begitulah. Mana solat tu seperti mana kerangkanya. Mana enjin tu seperti mana akidahnya. Dan kelajuan itulah qiyamnya. Mana kalau kita tak ada qiyam, kita lambat, slow kan. Kita dipotong, kita ketinggalan, kita mungkin tak sempat. Tetapi kalau kita kelajuan tu ada, tetapi enjin rosak ataupun brake rosak ataupun benda-benda penting rosak, maka kita bukan sekadar tak boleh nak pecut, kita gagal untuk menggerakkan gerak ataupun langkah kita. Jadi salahlah, kerana solat itu benda yang utama, puasa itu benda yang utama, asas binaan yang dipanggil Bunyan Islam ala khamsin. Binaan Islam tu ada 5, termasuklah solat, puasa dan sebagainya. Okey, betul Ustaz. Sebelum tu saya nak yang untuk kalau yang lain, kalau ada soalan yang nak ditanya, boleh teruskan soalan kepada dalam okay. Sebelum tu kalau saya teruskan lagi lah, bagaimana pula kalau apa ni,
dia dah solat tak kalau tak dengan dia teruskan macam dia kata dia nak solat Lailatul Qadar sekejap lagi solat witir. Boleh ke Ustaz? Lepas tarawih. Yang balik. Lepas solat. Kita interview anak ustaz sekejap. Kena kita dengar. Nak anak ustaz rasanya. Begini Ustaz, saya tanya tadi. Bagaimana kalau orang tu dia dah solat tarawih. Lepas tu dia tak macam tak tutup dengan solat witir lah, sebab dia kata dia nak solat jagi malam kan dia bangun, so tak apalah dia tak solat witir. Boleh ke Ustaz? Dia tengok kalau dia menjadi makmum berjamaah, maka nak dapatkan pahala semalaman qiyamul lail seperti mana yang Nabi sebut tadi, dia perlu sampai habis imam tadi solat, termasuk witir. Tapi kalau dia berseorangan, dia bebas. Seloknya sekali lah. Maknanya kalau dia berjemaah, Nabi sebut tadi, siapa yang sembahyang ikut imam sampai habis termasuk witir, pahalanya seperti mana dia sembahyang daripada maghrib sampai subuh. Tapi kalau dia sembahyang seorang tak ikut imam, dia bebas lah. Sebab witir ni sebagai penutup. Ij'aluha akhira salatikum. Jadikan witir sebagai penutup solat kamu. Jadi eloklah kita buat di hujung malam kan. Maknanya tengok kalau buat seorang, dia boleh lewatkan lah. Kalau dia buat berjamaah, dia seeloknya, sunnahnya dia habiskan bersama imam, witir bersama imam. Lepas tu kalau maksudnya kiranya kalau malam dia dah bangun qiyamul lail malam tu, kiranya cukup kalau contoh dia solat taubat dengan tahajud sahaja pun dah cukup lah kiranya ya Ustaz. Kalau dia dah buat witir sebelum tidur, maka tak perlu dia nak ulang. Nabi kata la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dia buatlah tahajud, taubat dan sebagainya. Banyak benda yang saya tahu malam ni lah. Lepas tu ada ke lagi macam contoh amalan-amalan yang macam senang lah, paling senang untuk kita buat pada kita dah bangun tu, macam zikir subhanallah 100 ribu kali ke, ataupun cukup sahaja solat itu pun dah cukup, solat 2 rakaat pun dah cukup. Mari kita pelbagaikan, sebaiknya kita pelbagaikan dengan solat, dengan baca Quran. Solat ni dia ada kelebihan dia. Quran Nabi sebut satu huruf tu 10 pahala, bismillah saja penuh tu 150 pahala. Jadi kita juga berzikir. Mana seorang ulama tabi'in menyebut bahawa satu tasbih dalam bulan Ramadan ni lebih daripada pahala 1000 kali ganda di luar Ramadan. Mana tasbih yang paling banyak pahala, apa yang disebut kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan inda rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azimi. 2 perkataan yang ringan pada lidah, berat dalam timbangan dan dikasihi oleh Tuhan, iaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mana kita ulanglah perkara-perkara tersebut. Ataupun kita juga boleh baca 10 kali Al-Ikhlas. 10 kali Al-Ikhlas. Yang mana Nabi sebut man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membaca 10 kali Al-Ikhlas dalam hadis sahih, Allah akan bina syurga, membina rumah dalam syurga ketika mana di akhirat kelak. Jadi seeloknya kita pelbagaikanlah solat, kita tasbih, kita baca Quran, baca ayat-ayat yang penting. Sebaiknya kita variasikan. Kemudian saya ada baca kalau 10 hari yang terakhir ni kita perbanyakkan amalan apa semua kan. Jadi saya baca macam saya ada dengar Ustaz cakap tadi, macam sempurnakan, macam kita bersedekah tu lebih macam RM1 pun dah cukup, ataupun kita berinfakkan pun tu dah kira banyaklah pahalanya. Itu pun dah termasuk jugalah dalam amalan 10 hari terakhir. Ya, termasuk dalam amalan tadi ialah sedekah. Kerana bila Nabi ditanya apa
apakah sedekah yang paling baik? Nabi jawab, afdalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Mana ada satu asar menyebut bahawa sedekah Ramadan ni ada 700 ataupun 700 kali ganda pahalanya, seperti mana jihad fisabilillah, sedekah fisabilillah. Oleh itu ini ruang masa yang mata tak lama lagi, seminggu lebih kurang, kita kena cuba cari ruang-ruang, peluang-peluang untuk kita sedekah. Paling baik kita sedekah yang tidak diketahui oleh orang ramai. Dipanggil apa? Sedekah sir. Karena sekarang ni zaman manusia suka sedekah, bukan menunjuk lah, tapi sedekah secara terang-terangan. Ikhlas tak ikhlas tu kita serah pada Allah, kita tak boleh nak menghukum dia, riak dan sebagainya kan. Tapi yang paling baik, the best, kita nak memadamkan kemurkaan Allah. Sekarang ni Allah murka kita dengan menurunkan bala-bala yang pelbagai, termasuklah wabak yang kita sedang alami. Paling baik kita nak habiskan penularan ini ialah dengan kita sedekah sembunyi. Karena Nabi sebut sedekatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi memadamkan kemurkaan Allah. Kan memang trend kita buat kerja semua kita nak post, tunjuk sebagainya. Tapi kita tak boleh nak hukum lah, itu dia dengan Tuhan kan. Niat masing-masing lah. Niat masing-masing. Cuma Allah sebut sedekah kita bagi tahu orang itu baik kalau nak bagi orang ikut kan. Tapi yang lebih baik, Nabi sebut sendiri kan, hadis sahih, bila kita sedekah sembunyi, Allah akan padamkan kemurkaan. Allah akan padamkan segala bala malapetaka dan bencana. Jadi kita perbanyakkan di akhir-akhir Ramadan ni dengan sedekah sembunyi, mana kita transfer ke mana-mana akaun yang kita nampak memerlukan, tanpa dia tahu siapa kita dan siapa yang memberi sedekah tersebut. Saya suka dengar yang sedekah sembunyi Allah padamkan kemurkaan tu. Saya macam benar. Lepas tu Ustaz, macam mana pula kalau orang yang dia dah terlepas malam Lailatul Qadar ni, dia masih ada lagi ke amalan yang boleh sempat buat selepas malam Lailatul Qadar tu? Dia rasa dia dah terlepas. Kita tak tahu, ini rahsia Allah. Selagi mana belum habis Ramadan, kita masih lagi mengharap. Kerana Allah menyembunyikan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan untuk umatnya, supaya umatnya sentiasa buat amal sampai ke hujung Ramadan. Malahan tanda Allah terima Ramadan dan Lailatul Qadarnya, dia terus beramal dengan amalan baik walaupun berada di luar Ramadan. Jadi jangan kita berhenti. Kalau kita menjadi hamba Ramadan, bukan menjadi hamba Tuhan yang sebenar, kita meninggalkan apa yang kita rasa tak gunalah aku sembahyang yang sebagainya, orang kata dah selesai, dah habis dah Lailatul Qadar, itu kita hamba Lailatul Qadar, kita hamba Ramadan. Kita ni hamba Allah. Kita terus istiqamah. Kita jangan give up selagi mana ada ruang, peluang dan ada waktu untuk kita beribadah, kita buat. Kerana kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah. Nabi sebut al-amal bil khawatim. The best kita buat amal ni ialah bila mana kita buat amal disudahi dengan kematian. Mana kita kena jadikan kematian kita sebelum kematian kita adalah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita tak tahu bila kita mati, jangan kita berhenti disebabkan kita rasa dah berlalunya Lailatul Qadar. Okey, baik. Saya rasa lain para pendengar penonton ada yang nak tanya soalan ke Kak Ustaz sementara ada masa banyak lagi ni? Mau tahu ke? Ada yang nak tanya tapi saya asyik bertanya je Kak Ustaz, tak berhenti. Tak bagi yang lain. Boleh. Kita alu-alukan. Boleh tinggalkan soalan di ruang komen. Sementara tu kalau undang 10 terakhir ni. Betul Ustaz, sementara tu saya tanya lagi lah. Boleh. Boleh ke kalau apa ni? Boleh ke kalau dia dah rasa macam dia buat 10 malam terakhir tu sekali je, dia rasa macam aku rasa aku dah dapat malam Lailatul Qadar ni. Boleh ke dia rasa perasaan macam tu?
ke memang nafsi lah dia tu Allah yang hadirkan perasaan tu ke? Sebab dia rasa macam cukup syarat lah, aku dah buat dah malam Lailatul Qadar ni sekali je dah cukup. Sebenarnya perasaan kita rasa cukup dengan apa yang kita dah buat itu perasaan yang tak baik lah. Kerana orang soleh ni sentiasa dia nak lagi. Kerana Nabi sebut apa? Nabi sebut hadis la yashba' al-mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Orang beriman tidak kenyang, tidak puas dengan buat kebaikan dalam Ramadan, 2 Ramadan, sampailah penghujungnya masuk ke syurga Allah Ta'ala. Kalau boleh dia nak sembahyang dalam kubur. Kalau boleh dia nak sembahyang, dia nak puasa dalam kubur. Walaupun kita tak disuruh dan tak dibenarkan untuk solat dan sebagainya, melainkan orang-orang yang tertentu. Oleh itu, kita jangan rasa puas beribadah. Kita kena terus mencari, jangan kita spot macam spot kita mencari mungkin 25, 23. Kita hanya beribadah sehari saja. Mungkin ini adalah perkara yang tidak baik, tidak bagus, dan kita kena kikis sikap rasa dah dalam zon yang selesa. Karena Allah sebut apa? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Orang-orang yang rasa selesa dengan apa yang dia ada, dia rasa dah selamat, dia rasa dah dalam syurga, dia rasa dah bebas daripada neraka, ini adalah orang-orang yang benar-benar rugi. Orang yang sangat loser, orang yang sangat rugi ni orang yang selesa dengan apa yang dia ada. Ini ayat 99 surah Al-A'raf. Boleh sahabat-sahabat boleh jadikan ayat sebagai motivation lah, motivasi kita untuk supaya tidak mudah rasa selesa dengan apa yang kita ada. Kita kena terus tamak dengan pahala, dengan amalan, sampailah kita menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah. Betul Ustaz. Takut pula kadang-kadang kita ni tak sedar, tanpa sedar kita dah ada perasaan tu kan Ustaz kan? Ya, betul. Jadi jauhkanlah perasaan tu ya. Kemudian antara tu soalan ada ke? Semula ayat apa tadi? Baba tanya apa Baba? Dia tanya. Kejap ya. Ustaz ada orang disuruh ulang ayat Al-A'raf Ustaz mention tadi tu. Ayat mana kita jangan rasa selesa dalam zon selesa. 99 surah Al-A'raf. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Orang-orang yang berasa aman daripada siksaan Allah, orang yang selesa adalah orang-orang yang khasirun, loser, orang yang rugi. Jadi walaupun Allah sebut ini tentang akhirat, dia rasa selesa daripada siksaan. Maksudnya aku tak kena punya, aku tak kena azab punya. Kalau di dunia aku ni takkan gagal punya, aku mesti best punya, mesti sukses punya kan. Ini orang yang loser, orang yang dia berada dalam zon selesa sangat bahaya. Malahan Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Allah sangat puji orang-orang yang dia sentiasa yang berhati-hati, tidak berada dalam zon selesa. Allah sebut walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang dia buat apa yang Allah dah perintahkan. Dia dah buat. Ini ayat 60 surah Al-Mu'minun. Dan Allah sebut walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang Allah perintahkan dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa takut? Aisyah tanya, adakah dia takut ni kerana dia dah berzina, dia dah mencuri? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, tidak wahai Aisyah. Lelaki ni solat, lelaki ni taat, lelaki ni beribadat, tetapi dia bimbang Allah tidak menerima amalannya. Inilah sifat karakter yang perlu ada bagi orang beriman. Dia bila buat baik, dia buat yang best, tapi dia bimbang Allah tak terima. Ataupun orang munafik, dia buat sikit. Orang fasik dia buat careless, dia cuai, tapi dia rasa sempurna, dia rasa perfect. Ini bahaya.
Ini ayat 60 surah Al-Mu'min. Tadi ayat 99 surah Al-A'raf. Yang kedua ni ayat 60 surah Al-Mu'minun. Orang-orang beriman ni dia walaupun buat sempurna tapi dia rasa tak sempurna. Adapun sebaliknya, orang munafik, orang fasik dia buat cincai-cincai tapi dia rasa sempurna. Itu lawan dia. Dan kita kena menjadi orang yang beriman, yang Allah sebut walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang beriman ni dia taat, dia buat apa yang Allah perintah tapi hatinya takut, hatinya bimbang, dan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin motivator boleh ambil lah sebagai ayat kita tak mau kita berada dalam zon selesa. Mana Islam ni dia nak kita tengah-tengah. Tak terlampau yakin sangat dan juga tidak terlampau takut sangat. Yang itulah konsep dalam Quran, dia ada keseimbangan di antara rojak dan khauf. Kalau terlampau rojak, terlampau mengharap, dia akan dia dah masuk dalam zon selesa. Dia dah terlampau yakin. Itu tak boleh. Kalau takut sangat pun tak boleh juga. Khauf, takut sangat. Nak buat itu takut, nak buat ini takut pun tak boleh. Jadi Islam ni dia ambil dua-dua dalam keadaan yang stabil. Dalam keadaan yang pertengahan. Allah sebut apa? Dalam surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Orang-orang yang bangun tahajud ni, Allah sebut yang menjauhi daripada tempat tidur mereka, bangun daripada tidur, mereka berdoa, ada dua sifat. Khaufa, takut, dan roja. Sebenarnya takut dan harap ni dia overlap kan, bertentangan. Tapi bila Allah satukan, menunjukkan kita kena ambil sedikit takut dan juga sedikit harap. Jangan terlampau takut dan jangan terlampau mengharap. Jangan overconfident dan jangan tidak confident. Jadi kita berada di pertengahan dan kita banyak penyerahan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Ustaz. Okey, Ustaz. Ustaz ada lagi soalan daripada pendengar. Ustaz, ada satu qadar ini khusus untuk umat sahaja? Ya, bukan sahaja Lailatul Qadar, malahan Ramadan ini khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bulan-bulan Islam ni sudah lama, sejak Allah cipta bumi, langit semua ni, sejak mulanya Allah cipta, sejak itulah bermulanya bulan-bulan Islam. Kerana dia mengikut peredaran bulan. Allah sebut ayat 36 surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, iaitu bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Di antara 12 bulan ada 4 yang haram, ini haram perang di zaman Nabi SAW. Dan 12 bulan ini telah melalui pelbagai umat sejak umat Nabi Adam sebelum lagi. Lalu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semua lalu, tapi mereka tidak diberikan keistimewaan Ramadan. Kita yang terakhir, kita yang terbaik. Itu yang Nabi sebut, nahnu akhirul umam wa khairuha. Kami ni umat yang terakhir tapi terbaik. Nahnu akhirul umam wa khairuha. Patutnya terakhir tak dapat apa-apa lah. Kita beratur nak makan kan, nak beratur nak dapatkan makan kat kantin ke dekat masjid surau ke kan. Biasanya last tu dapat sayur je lah. Untung dapat sayur. Kadang-kadang kena basuh pinggan saja kan. Tak dapat apa-apa. Yang depan tu dapat ayam, daging semua kan. Yang belakang hanya dapat kulit-kulit je kan. Itu pun kalau ada. Tapi kita yang terakhir Allah simpan untuk kita. Sebab kitalah yang terbaik. Antaranya Allah peruntukkan Ramadan dan juga Lailatul Qadar untuk kita. Menarik. Okay, seterusnya soal. Apa komen Ustaz bila kena jarakkan saf dan solat cukup 40 orang? Sorry keluar tajuk. Tak apa, kita open boleh ya. Kita sembang kan. Ya, dalam Islam juga ada menekankan tentang pengasingan di antara orang yang sakit, yang bukan semua sakit lah, yang kena infection, yang kena jangkitan, yang wabak, seperti mana zaman dulu famous dengan ta'un. Jadi Nabi sebut idza waqa'a bi ardi ta'un, bila kamu berada di tempat ta'un maka jangan keluar. Ini satu kuarantin kan, dan juga mengelakkan daripada jangkitan yang terus merebak dengan cepat.
Dan juga Nabi sebut jangan kamu campurkan jangan kamu campurkan di antara orang yang sakit dan orang yang tak sakit. Dan ini menggambarkan bahawa dipanggil apa? Wa khudhu hidrakum. Allah sebut dalam Quran. Dan ambil perhatian kamu ataupun kewaspadaan kamu dengan kewaspadaan yang tinggi. Wa khudhu hidrakum Allah sebut kan. Menunjukkan bahawa kita kena berwaspada, itu satu tuntutan Allah. Sebenarnya ayat ini dalam peperangan, tapi ianya umum. Al-ibrah laisa bi khusus sabab. Mana ayat tu bukan hanya khusus pada sebab yang Allah turunkan perang, tapi ianya untuk apa sahaja kita kena wa khudhu hidrakum, kita kena berwaspada. Termasuk kewaspadaan tadi, kita solat tidak rapat, kita jarakkan 1 meter dan sebagainya. Itu satu langkah-langkah yang baik yang diambil oleh kerajaan dan juga oleh pakar-pakar yang menguruskan perkara ni. Itulah Pak katanya kita dengar mencegah lebih baik daripada merawat kan Ustaz kan. Ya, betul. Kemudian ada soalan soalan saya lah. Sementara tu yang lain boleh ajukan soalan lagi. Soalan saya, apa cabaran lain untuk kita dirikan malam Lailatul Qadar ni, dan juga apa pula persediaan untuk malam sebelum kita lakukan malam Lailatul Qadar tu. Jangan. Yang last tu tak dengar. Yang last tu apa pula persediaan malam sebelum malam Lailatul Qadar tu? Macam kita tidur awal ke, pada waktu bila yang sesuai tidur awal macam tu. Dia sebaiknya apa yang Nabi buat, Nabi akan bersiap-siap untuk tidur lebih awal. Kemudian bangun lepas tarawih kita tidur. Lepas tu kita bangun sepertiga malam yang terakhir. Yang mana setiap malam, sama dalam Ramadan atau luar Ramadan, Nabi sebut inna rabbana yanzilu fis sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah akan turunkan rahmat dan pembukaan doanya pada sepertiga malam terakhir, pukul 2 ke atas. Allah akan tanya, ini hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Allah tanya, siapa yang beristighfar? Di mana orang yang beristighfar akan kuampunkan? Di mana orang yang berdoa akan kuterima? Di mana orang yang meminta akan kuberikan? Jadi 3 pertanyaan Allah. Sepatutnya ketika itu kita sedang bermunajat. Jadi kita kena, kalau boleh janganlah makan kelapa banyak sangat, more tu kan. Kalau more dah sendat perut kan. dah sampai bangun pun tak larat, tidur atas sofa ya, tidur atas kursi makan, meja makannya kan. Itu ialah itu di antara perkara-perkara yang menggagalkan kita untuk mendapatkan kelazatan ibadah, kelazatan Al-Quran, kelazatan iman dengan kita makan terlampau banyak kan. Nabi pun tak suka. Nabi sebut kepada seorang lelaki yang perutnya agak besar, orang kata apa, PJK, perut jauh ke depan. Nabi kata, amma hadza law kana li ghairi hadza khairul lak. Kalaulah yang besar ni, yang ke depan ni, bukan pada perut engkau, pada benda lain, ilmu ke, amal ke, kan, maka itu lebih baik bagi engkau. Nabi sindir dia lah. Jadi kita sederhanakan kudapan makanan-makanan kita agar kita dapat lebih kuat. Bukan tak makan, maksudnya jangan penuh perut lah, itu yang Nabi perintahkan. Mana kita kena prepare lah lebih baik dari segi mana lebih baik kita istighfar sebelum tidur kan. Kadang-kadang kita dah kurang makan, kita dah baca doa sebelum tidur, tapi masih gagal bangun. Apa sebabnya? Kata ulama, itu adalah kerana, kata Fudail bin Iyad kata, idza la taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka makbul. Bukan makbul qaf tu, makbul kaf. Makbul kabalat ka maksiatu. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, kamu tak mampu nak puasa sunat di luar Ramadan, maka itu petanda kamu sudah dibelenggu oleh dosa-dosa kamu. Jadi sebelum tidur kita istighfar, maafkan kesalahan orang lain, minta maaf dengan isteri dan sebagainya. Mana kita istighfar supaya kita mudah untuk bangun malam. Okey, baiklah. Saya rasa itu soalan terakhir lah, sebab kita pun dah nak sampai penghujung program dah. Sementara tu ada lagi ke soalan daripada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh saya tanya soalan Ustaz? Boleh.
yang macam yang kita tahu, malam Lailatul Qadar ni ialah malam yang mana diturunkan Al-Quran, betul tak? Ya, betul. Jadi, soalan saya, adakah setiap tahun malam Lailatul Qadar tu berbeza? Ya. Maksudnya tak? Ulama berbeza pendapat tentang adakah tanakul, adakah berpindah randahnya malam Lailatul Qadar ataupun sebaliknya. Pendapat jumhur kebanyakan mufassir, ulama dan sebagainya menyatakan ianya berpindah-pindah. Dan ianya lebih kepada, malahan ada yang kata mungkin juga pada awal Ramadan, mungkin juga pada tengah Ramadan, tapi ghalibnya kebiasaannya berlaku pada akhir Ramadan dan biasanya berlaku pada malam-malam ganjil kan. Nabi sebut apa? Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu mencari Lailatul Qadar ni pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Itu yang paling banyak berlaku. Tapi ia memungkinkan berlakunya Lailatul Qadar ni sama ada dalam 10 tadi dan juga boleh berlaku di luar. Tapi itu jarang-jarang berlaku. Okey, lepas tu ada lagi soalan yang terakhir daripada pendengar ni. Dia kata, Ustaz ada tak untuk dapatkan kemanisan Qiyamul Lail? Untuk kita mendapatkan kemanisan, itu bukan perkara yang senang. Kita kena mujahadah. Seperti Allah sebut dalam ayat akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah dan bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami buka ruang-ruang, pintu-pintu untuk sampai kepada kami. Seperti mana seorang ulama, dia rasa kepahitan ibadat. Maksudnya dia rasa, yalah, struggle lah. 20 tahun. Lepas 20 tahun, dia rasa kemanisan ibadah 20 tahun yang berikutnya. Maksudnya, kalau orang dulu pun 20 tahun baru dapat rasa manisnya ibadah ni, maka kita sangat rugi. Kita keluar daripada dunia yang fana ni, kita tak merasai kemanisan ibadah. Jadi, yang pertama kita kena membetulkan tauhid, kita kena belajar ilmu tauhid. Mana orang ni kadang bila nak bersih hati, dia istighfar tak cukup. Kerana yang utama dia punya engine tauhid tadi kan. Mana nak speed baik kan, kita kena bagi engine yang besar, engine kapasiti yang besar. Jadi kita kena tanam ilmu akidah dengan ilmu yang mantap. Kita kena belajar lah. Kena belajar, buka kitab, belajar ilmu tauhid. Mana tentang kekuatan, tentang keesaan, tentang qudrah, tentang iradah Allah Ta'ala. Kita mengenal Allah. Seperti mana kata seorang ulama, bukan kata Nabi lah. Bila kita nak kenal Allah ni, kita kena kenal diri sendiri. Man arafa nafsa, arafa rabbah. Kata-kata daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dan kita kenal diri kita, kita kenal Allah Ta'ala, maka di situlah kita tahu. Kita bagi contoh lah. Ada satu kisah dalam kitab sebut, yang mana seorang lelaki ni dia dengar ceramah daripada seorang syekh, daripada ulama salafus soleh. Di mana dalam hadis sebut, dalam asar sebut, satu hari syurga ni bergemerlapan. Ini cerita dalam kitab. Mana? Ini cerita dekat satu majlis yang ramai orang dengar. Satu hari surga ni bergemerlapan, bercahaya, lain macam. Surga ni sentiasa bergemerlapan, bercahaya. Tapi kali ini lain macam. Seluruh pelusuk surga sampai cahaya tadi. Orang pun tertanya, apa pasal tiba-tiba cahaya lain macam ni? Maka kata seorang ahli syurga, ini adalah senyuman bidadari syurga. Bila dengar seorang lelaki, dia kata senyuman tadi, sampai menerjah ke seluruh pelusuk syurga, dia terus menangis kerinduan sampai dia mati. Itu di antara bentuk kemanisan iman. Kita rasa macam seronok sangat, macam orang bercinta. Dapat surat, dapat WhatsApp bunyi ting pun, walaupun mungkin itu daripada MKN, dia pun perasan yang itu daripada mak dia. Kan, seronok dia. Tak tengok WhatsApp lagi. Tak tengok Allah MKN kata jarakkan sosial anda buang masa gitu. Kan? Itu belum baca lagi. Baru dengar bunyi tu dia. Dia rasa good gitu kan. Sebab dia rasa syok dengan makwa tadi. Tapi kita tak rasa syok dengan Tuhan kita sebab hati kita berkarat. Sebab kita banyak dosa, jadi kita kena dalami ilmu akidah, kemudian ilmu syariat, dan kita bertaubat. InsyaAllah kita rasa kemanisan yang berbeza dengan belum kita merasai kemanisan tersebut. Subhanallah, memang
bukan mudah nak dapat kepadisan beliau tu ya Ustaz eh. Ya, betul. Ya kan senang Susah. Okey lah, kita dah sampai penghujungnya. Ustaz ada sedikit pesanan dan nasihat untuk kami semua sebelum kita tutup majlis kita? Jadi sebagai pesanan untuk diri saya sendiri, sama-sama kita manfaatkan masa yang ada ni untuk kita bangun sebelum subuh, kita bersahur. Mana sahur ni waktu sebelum subuh. Allah tekankan istighfar sepanjang tahun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang sentiasa beristighfar. Sepanjang tahun kita perlu istighfar. Dan makan sahur ni hanya untuk Ramadan, untuk puasa saja kan. Tapi kita ni menyahut seruan Nabi bagus, makan sahur kan. Tapi kita mengabaikan seruan Tuhan. Ada 2-3 ayat dalam Quran yang menyatakan ahli syurga ni sikapnya wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sentiasa disebab fi'il mudhari' ini yatajaddad, maknanya yastamir, sentiasa istighfar. Sepanjang tahun dia akan beristighfar pada waktu sahur. Jadi kita kena istiqamah, bukan hanya Ramadan, kita bangun sebelum subuh, kita cuba istiqamah tahajud paling kurang 2 rakaat, witir 1 rakaat untuk kita mendapatkan dipanggil apa halawatul iman tadi, kemanisan iman tadi, kerana satu kerugian yang besar. Karena tahajud di hujung-hujung malam ni di antara amalan yang mudah Allah terima. Sebagai kisah terakhirlah sebagai penutup untuk kuliah, untuk perkongsian pada malam ini, seorang ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya semua pernah dengar, satu hari bila dia dah meninggal, ada orang mimpi jumpa dia. Bila dia jumpa dengan sahabat dia yang masih hidup, sahabat dia tanya, "Ya Syekh, wahai Syekh, apa yang Allah buat dekat engkau? Apa yang engkau dapat setelah engkau meninggal dunia?" Apa dia jawab? Syekh tadi memberi jawapan yang mengejutkan. Syekh mana seorang ulama yang hebat yang sharing ilmu yang pelbagai. Sebenarnya tuan-tuan kan pergi ke pelosok dunia, pelosok Malaysia untuk menyampaikan ilmu. Syekh pun sama, dia sentiasa menyampaikan ilmu. Apa dia sebut? Mengejutkan. Apa dia kata? Tohat tilkal ibarat wa fanat tilkal isyarat wa ma yanfa'una illa raqai'at qabla subhi. Apa yang aku sampaikan, ibarat-ibarat tasawuf, mutiara-mutiara ilmu, semuanya habis. Kerana ada penyakit ria, ada penyakit ujub, kerana ada penyakit dunia, cinta dunia sebagainya. Tapi yang kekal yang aku dapat manfaatkan dalam kubur ni ialah beberapa rakaat yang aku buat sebelum subuh. Jadi itu, sebab itu kita dengan Tuhan. Kita sharing, manusia nampak. Kita sedekah sekarang pun orang suka tunjuk kan. Walaupun kita kata nak ikhlas, tapi sukar kita nak ikhlas bila orang tahu. Oleh itu, kita perbanyakkan perkara-perkara yang Allah sahaja tahu. Dan kita ada kekasih, kita ada isteri yang kita sayang, kita nak sesuatu yang kita dengan dia sahaja. Jadi kita pun nak jadikan satu amalan yang sentiasa kita buat kita dengan Allah sahaja. Baik sedekah, baik zikir, baik apa sahaja. Kerana itulah di antara bibit-bibit kita sudah sampai ke kemuncak kemanisan iman. Walaupun belum sampai lagi, tapi hampir pada kemanisan. Bila kita rasa, aku nak buat. Allah dia tahu. Itu langkah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai pesanan sebelum kita menangguhkan majlis kita pada malam ini. Okey. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak lah yang dapat mengisi ilmu di hati ni, rasa macam lagi bertambah semangat lah dirikan malam Qiyamul ni kan Ustaz kan. Okay, jadi untuk saya tutup di sini, saya simpulkan 3 poin yang saya dapat malam ni. Yang pertama, kita kena sentiasalah daripada malam terakhir ni, kita dah sentiasa get ready dengan amalan-amalan kita yang kita nak buat setiap malam tu kan. Macam kita dah setiap malam kita nak baca Al-Quran dulu, ataupun kita nak dirikan tahajud dulu ke, taubat dulu ke, sebab kita kena sentiasa bersedia lah. Dan malam-malam sebelum kita nak qiyamul tu, kita dah sediakan diri kita sebaiknya. Dan satu lagi saya suka yang saya cakap tadi, kita kena jauhkan perasaan yang terlalu takut dan terlalu berharap. Kita kena seimbang. Terlebih sangat berharap dan jangan terlebih sangat takut, sebab kita tak tahu benda tu semua boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Dan juga satu lagi saya nak simpulkan lagi satu point, sentiasalah kita beristighfar lah kan, sebab kita tak tahu malam-malam terakhir kita tu, malam yang terakhir, ataupun memang kita tak tahu
istighfar lah sentiasa. Sebab kita memang akan ada sentiasa berhubungan dengan Allah tanpa kita sedar. Ataupun dosa-dosa yang kita buat tanpa sedar pun kita tak tahu. Jadi istighfar lah jalan penuh hati kita, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah malam ni dapat banyak ilmu yang kita dapat terima daripada Ustaz Salman malam ni. Okay, jadi malam ni kita boleh tutup majlis kita dengan kifarah dan suratul as. Allah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sudi luangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya.